Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatihi walakinna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya mulakan tazkirah ini dengan pengalaman saya baru sekejap tadi. Pagi ni ramai orang menumpang, orang dari luar mungkin, pelancong, melawat. Alhamdulillah, makin ramai jamaah, bertambahlah agaknya fadilat solat kita. Secara terus terang saya katakan, di sebelah saya tadi berbunyi telefon. Maka bahawa sesungguhnya, dengan sesungguhnya semayang saya pun mula kucar apabila melihat ampunnya telefon tu masuk tangan dia dalam poket, dan barangkali tengok pula dari siapa yang memanggilnya, kemudian pegang telefon tu, kemudian apabila nak tadah amin doa kunut, dia bubuh balik dalam poket. Kemudian di sebelah sana pula bunyi sokmo, siapa sudah semayang. Di sebelah saya ni pula dok dang tu imam, dok dang salam yang kedua. Dok dang tu imam salam dia kedua, dia telah cabut. Begitulah caranya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. No comment. Ya, oleh kerana ramai orang kita pergi tanah suci Mekah,
dan ambil pengalaman di Mekah barangkali, tengok orang-orang janggut belaka pegang telefon, baca telefon, pegang Quran dalam sembahyang sebagainya, maka kita tirulah. La haula wa la quwwata illa billah. Lain orang biasa berulang-alik ke masjid dengan hak sekali-sekala lain. Saya pagi ni habis dah cerita tu. Pagi ni sebagaimana saya beritahu 3-4 minggu dulu sebelum Muharram ni, saya nak cuba baca mana yang munasabah buku yang bernama Tajul Arus yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang saya salah tebuk beberapa ketika dulu. Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah juga yang mengarang buku hikam yang disebut-sebut terutama di Terengganu khususnya. Jadi buku ni ringkas, tapi sebagai seorang pengarang dia ada pandangan yang tersendiri. Jadi cara dia mengarang tu walaupun banyak kitab, hampir sama macam orang yang bercakap lah juga. Orang ni bercakap, dia punya irama, nada, bahasa hampir sama. Jadi Ibnu Athaillah ni saya tak nampak lagi yang dia mengarang fiqh. Banyaknya tasawuf lah. Saya ni, saya kata sokmolah pada jemaah yang bersama saya bukan nak mengajar tasawuf, tapi cuba mencari, melihat pandangan ahli sufi, bagaimana dia mendidik. Mereka ini mendidik diri dia. Dalam perkara satu, dia sentuh di sini taubat. Sebelum saya baca, saya sendiri juga ada hak lah mengambil kesempatan memberi pandangan sendiri berhubung dengan taubat. Alhamdulillah bagi orang yang meningkat amalan baiknya, dia terus bersyukur dan berusaha lagi untuk menambah banyak amalan kebajikannya. Ingat di situ pun ada celahan dicelah oleh ulama dalam kegairahan kamu menambah amal kebajikan. Jangan lupa melihat kesempurnaannya. Kita buat banyak benda-benda molek ni, tapi jangan lupa kesempurnaannya. Kita jangan berpuas hati dengan banyak, tetapi kesempurnaannya mestilah dilihat secara serentak. Muslimin muslimat kadang-kadang
kita lupa bahawa dalam kegairahan kita beribadat, kita lupa kita ada salah. Salah lama-lama. Salah lama-lama zaman-zaman muda. Inilah yang diperhatikan oleh kumpulan yang saya sebutkan ini setiap malam sebelum tidur. Dia cari, kenapa salah aku zaman-zaman dulu, kalau ia pun sekarang ni sudah tidak bersalah lagi. Lu tengok salah lama, salah dengan Allah, salah sesama manusia, sebagainya. Setiap malam dia tengok. Sebab dia tahu ayat Quran memerintahkan supaya kalau ada salah bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surah Tahrim, ya. Kita ingat belaka Allah perintah supaya bertaubat. Para jemaah, sekali lagi saya ulang bahawa apabila kita melihat kepada amalan baik kita dan amalan buruk kita, dalam kata lain maksiat, jangan lupa menggandingkan kedua-duanya dengan kelamin-kelaminnya. Maksud saya, apabila kita buat taat, buat kebajikan, mestilah lihat dua, zahir dan batinnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali bahawa taat itu ada dua, taat zahir, taat batin. Saya sebut kepada diri dan kawan-kawan yang setia dengan saya, ada zahir, ada batin. Ya, macam pagi ni zahir kita ni duduk dalam masjid. Satu cara, satu kedudukan, satu masa yang sangat baik dari segi zahir. Kita kena tengok pula batin kita. Cuba tanya diri masing-masing, mengapa aku duduk dalam masjid ketika ini? Atau mengapa aku datang ke masjid tadi, dari pagi-pagi lagi nak datang masjid? Jawab, dan jawapan mestilah berdasarkan ilmu. Itu maknanya zahir batin. Dalam semua apa-apa yang kita buat, ada zahir, ada batin. Maksudnya boleh tengok, boleh dengar, ya, dan batinnya tidak ada orang yang boleh tengok manusia kecuali Allah, hati kita. Dan Allah menilai, hatilah tempat dinilai oleh Allah. Samalah juga dengan maksiat. Saya bertuding-tubing mengatakan, marilah kita bersyukur kerana kita dari dulu lagi tidak pernah melakukan maksiat besar-besar. Ya, maksiat togok arak, merampok, nyamun, zina, sebagainya. Waliyazubillah. Selamat. Tapi takut ada maksiat kecil, zahirnya dan batinnya. Kalau sebut maksiat zahirnya, selalunya yang disebut-sebut ialah ujub, riak, sum'ah dan takabur. Ni dua tiga beradik ni menghalang secara jelas daripada masuk syurga. Orang yang beramal masuk neraka kerana adanya benda-benda ni dalam diri dia.
Orang yang beramal baik masuk neraka. Orang yang beramal baik pada kacamata lendai. Telinga kalau kita tengok, kita nampak oleh, tapi boleh jadi masuk syurga kerana kelalaian dia memelihara hati dia. Itulah yang menyebabkan para ulama menulis secara terus-menerus bagaimana mendidik diri kita. Dan saya ingat ya, bila sebut taat, zahir batin. Apa hati kita? Bila sebut maksiat, zahir batin. Warna hati kita. Kalau tak ada pun maksiat zahir, maksiat batin tu kena tengok ada tak di sana ujub, riya, ya, inginkan sesuatu dari manusia dan sebagainya. Wallahu alam. Pada permulaan buku saya ni ditulis di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal abdu. Saya pun kurang jumpa. Saya selalunya ayyuhal muslimun, ayyuhan nas, begitu. Sini ayyuhat talib, sini ayyuhal abdu. Wahai hamba Allah. Ada ulama kata aku ni kalau masuk dalam kata disenaraikan sebagai hamba Allah, jadi dah. Aku ni kalau disenaraikan sebagai seorang hamba Allah, jadi dah. Biarlah jadi guana-guana pun ada dalam senara. Macam orang cek nak pilihan raya tu, ada dalam daftar orang layak mengundi. Jadi dah tak pergi mengundi tak apa, asal ada orang layak mengundi. Ni pun ada dalam daftar nama hamba Allah. Aku ni hamba Allah. Panjang kot cerita tu. Saya nak ambil ringkas mudah. Ayyuhal abdu, ini Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya terang dah dulu. Sama ada nak sebut As-Sakandari atau Al-Iskandariyah. Ya, kalau Al-Iskandariyah tu sempena nama tempat di Mesir. Sekarang budak-budak kita pun banyak belajar di Iskandariyah. Ya, jarak dia lebih kurang 100 batu lebih juga dari Bandar Kahirah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata apa sini? Wahai hamba Allah, utlubit taubata minallah fi kulli waqtin. Tuntutlah, mintalah dengan Allah supaya kesalahanmu diterima. Bertaubatlah kepada Allah fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Saya tadi hubung sebab ada satu kumpulan, dia panggil salik, orang yang berjalan siang malam untuk mencari redha Allah. Nak tidur ya, dia muhasabah diri dia. Ada dosa aku buat hari ni, apa hari ni. Dari segi hatinya, makan minumnya, cakap royak khabar dan perilakunya. Dan ketika itulah juga kalau dia bertemu dengan benda-benda yang dia lah buat salah, dia bertaubat. Dia ambil daripada Nabi kata, aku bertaubat 70, 80, 100 kadang-kadang sehari dengan mengucap astagfirullah dan sebagainya. Di sini dia kata bertaubatlah setiap waktu. Fa innallaha ta'ala qad nadaba ilaiha wa qala, kerana sesungguhnya Allah telah menyeru kamu kepada mengerjakan taubat, sebagaimana firman-Nya, tubu
ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu mendapat kejayaan. Tubu ilallah, suruh taubat, semoga kamu berjaya. Sebelum saya teruskan ni, saya nak petik, dia ada nota kaki buku ni tentang pandangan ulama. Dia kata bertaubat daripada tiap-tiap dosa hukumnya wajib, dan sesungguhnya sudah jelaslah dalil-dalil dari kitab Allah, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' ulama menyatakan wajib bertaubat. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam bab taubat memberi mafhum dari perkataan ulama bahawa sesiapa yang tidak bertaubat dari dosanya, nescaya dosanya akan bertambah satu lagi menjadi 2 dosa. Saya pun tu juga, maknanya kita berdosa tu, satu dosanya tak bertaubat tu, jadi tidak bertaubat tu tambah selagi dosa, jadi 2 dosa. Dosa yang sedia ada tu, kemudian tidak bertaubat tu, jadi dua kesalahan. Allah berfirman lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang banyak bertaubat, dan Dia juga mengasihi orang-orang yang mensucikan, bersihkan diri zahir dan batin. Jadi kita dapat sikit di sini bahawa Allah suka, Allah sayang orang bertaubat. Orang kelas kita ni, peringkat awal ni, istighfarlah banyak-banyak, kerana dia menjadi kebajikan dan boleh mendorong kita supaya bertaubat. Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama Minhajul Abidin, yang tidak terhenti-henti berada di tangan saya kitab tu, dia kata taubat mempunyai muqaddimah. Dia macam saya terang dululah, taubat ni kepada jemaah wanita aku ada di sebelah tu, taubat ni benda payah. Mengucap astagfirullah tu mudah je, tu pun payah juga bagi orang yang payah. Tapi nak taubat tu payah. Jadi untuk menjadikan diri kita seorang yang sentiasa taib, seorang yang bertaubat, dia ada muqaddimah dia. Nak jadi kita ni sedar bahawa dosa itu sesuatu yang tercela. Jadi ada muqaddimah dia, ada syarat dan caranya. Dia kata muqaddimah taubat yang disebutkan oleh Imam Ghazali ada 3. Muqaddimah ni maknanya nakwi tercetusnya perasaan kesedaran ingin bertaubat. Begitu. Senangnya sebut taubat. Kemudian kita pun ucap dengan astagfirullah. Tak apa jadi lagi tu, astagfirullah tu moleklah dan kebajikanlah, tapi taubat tu tak sapa lagi. Jadi ada 3 dia kata muqaddimah dia. 1, mengingati bahawa perbuatan dosa itu amat buruk.
Saya kalau para jemaah ingat ni, sama dalam buku Minhajul Abidin yang saya baca acak kali ulang bab ni. Jadi di sini Ibnu Athaillah memetik kata tu ubuh dalam buku dia sebagai keterangan lanjut. Jadi maknanya dua ulama besar telah berpakat tentang ini, mengingati bahawa perbuatan dosa itu amat buruk. Kita nak ajak diri kita beri reti, beri faham bahawa cakap pelawak sebagai contoh, ya, makan haram, mengupat dan sebagainya, itu bendanya buruk. Kalau saya boleh panjangkan, benda buruk ni kepada orang yang celak mata hati dia, dia umpama seperti bangkai. Kepada orang yang tak celak mata hati dia, dia boleh makan bangkai ni. Tapi orang yang tahu bangkai itu, jangan kata makan duduk dekat pun tak boleh. Bila sebut bangkai, jangan kata nak makan, duduk dekat pun tak boleh. Atau bangkai. Jadi pada orang yang nampak, dia berasalah benda yang buruk tu. Kalau jenis kita ni cakap bohong, muka janji, halus-halus ini, cakap bohong, muka janji. Muka janji ni berasa tak macam mana. Cakap pelawak sikit-sikit tu bagi orang yang biasa tak macam mana, sebab dia tak nampak. Tapi bagi orang nampak seperti bangkai yang penuh dengan ulat dan berbau yang sangat menjejekkan. Itulah. Jadi dia kata mengingati bahawa perbuatan dosa itu amat buruk. Sini kata gitu je. Buruk sangat dosa tu. Ya, kita mau ke janji senang. Kita cakap pelawak, kita menipu, buruk sangat. Buruk sangat. Ngupak dan sebagainya, itu buruk tu dulu. Belum lagi besar-besar, makan riba, popok sama tu, secara lah waktu kita dok kita kata. Jadi naknya pertama sedar bahawa dosa itu sesuatu yang buruk dan keji. Saya telah buat bandingan tadi kepada orang tertentu macam bangkai. Jangankan makan, duduk dekat pun tak boleh. Tetapi bagi orang elok-elok, molek-molek, dia boleh makan walaupun bangkai. Baik. Dua, mengingati tentang amat kerasnya seksa Allah Azza wa Jalla dan amat pedihnya menerima kemurkaan dan kemarahannya yang tidak terdaya menanggungnya. Setelah berdosa tu, dosa yang tidak diampun tu, kita kena kenang, kita kena ingat, sedar bahawa Allahu Akbar. Kerahnya seksa Allah. Kerahnya seksa Allah. Siapa dia? Di mana kita akan temu menceritakan seksa Allah, neraka ni? Ya, di mana kita boleh jumpa benda-benda gini kalau dok dalam masjid? Bahawa orang akan menceritakan api neraka, ahli syurga. Syurga itu sendiri. Di mana kita boleh kalau dok dalam masjid? Kita tak jumpa di pasar benda-benda begini. Kita tak jumpa di tengah-tengah jalan benda-benda begini. Setakat ni di masjid lah. Uduh molek pun di masjid lah benda-benda begini. Jadi kalau kita liar, ya, jawa dengan masjid, tidak ada harapan untuk melihat benda-benda begini. Jadi kita tengoklah orang yang tak mari masjid tu, dia begitu lah semua, sebab tak je dengar, tak je jumpa. Ni
nak renung bahawa rupanya tadi aku mungkin janji, aku bohong tu, besar dosanya dan seksanya amat keras, dia kata sini, pedih, dan Allah marah sangat, Allah murka. Tu dosa tu. Dosa pergi hak nu lah, hak ropak bunuh nu, dah ambil hak ni, hak halus-halus ni. Ya, hak halus bira kita ni. Dosa, apabila dosa, saya pernah kata apabila dosa, api neraka. Kalau tidak mendapat keampunan. Dosa itu ialah bakaran api neraka. Gitu. 2. Yang ketiga, mengingati tentang kelemahan dan kekurangan daya upaya untuk menanggung seksaan Allah itu. Kita pula tak gerak tu nak tanggung tu. Dalam Minhajul Abidin tu dia sebut dah, kalau mau nyamuk sekor tak gerak, semut sekor ketik tak berasa tu dah, tak boleh nak tidur, bagaimana bakaran api neraka. Kena cakap seorang lah. Kita ada ilmu, tak payahlah Tok Guru sokmo. Bukan kita boleh bersama dengan Tok Guru. Tok Guru pun bukan ngajar sokmo. Dia nak tidur kok, makan. Lebih banyak dia tidur pada kita kok. Kalau Tok Guru jenis saya ni, terutamanya, umpamanya. Jadi kita kena mengajar diri kita bahawa tak gerak tu nak tanggung tu bakaran api neraka tu. Ada 3 lah sini. Yang kedua, kena ingat Allah wal-iyazubillah buruknya buruknya untuk dosa tu. Seksanya tak boleh nak sanggah, tak boleh nak apa, tak boleh nak tanggung. Kemudian kita pula tak ada daya dan upaya nak lari daripada balasan seksa tu kalau kita seorang pesalah. Imam Ghazali tu pun dia sebut dalam Minhajul Abidin dalam bab Aqabah Taubah. Itu yang saya baca ni, mungkin bab dia ada kesamaan, ya, hampir-hampir dengan Minhajul Abidin. Abidin tu Ghazali. Imam Nawawi menyebut syarat taubat mengenai hak Allah ada 3. 1, berhenti dari melakukan maksiat. Syarat taubat. Tadi mukaddimah taubat ada 3. Mukaddimah taubat ada 3. Syarat taubat ada 3. Syarat taubat ada, berhenti selalu. Berhenti, tinggal selalu. Menyesali terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan. Bukan setakat berhenti saja, menyesal. Minta maaf kalau saya boleh contoh, macam kita ni banyak dah hak kita berhenti. Berhenti itu ada kemungkinan tak gerak dah nak buat macam itu, tak mampu. Ada kemungkinan sebab-sebab lain. Kalau orang judi, dia berhenti judi itu kerana tak ada duit dah. Kalau orang-orang penghibur, ya, penghibur ni dia menghibur orang siapa lalai dengan pakaian buruk-buruk tu, pakaian keji-keji tu, dia berhenti tu kerana dia sendiri tak laku. Maaf ya, penyanyi-penyanyi yang hebat tu, yang pakarnya tidak senonoh, geli kita tengok. Tapi senyap je kita, nyak je, semua suka je tengok. Tak tahulah. Apakah dia berhenti tu, berhenti daripada buat maksiat? Saya berani kata pagi ni, penyanyi-penyanyi yang tidak senonoh tu maksiat. Ya. Dengan pakarnya, dengan suasananya. Apalagi yang kita gelar artis yang duk biarkan orang peluk, orang cium, orang pegang. Tu Allah wal-iyazubillah. Semua orang yang tidak bersinar cahaya suka tengok. Suka tengok. Tahu dosa tu tapi suka khising tengok. Dia peluk orang tu. Dosa-dosa besar belaka tu.
Jadi sekarang katakan dia telah bersara dari arena, dari kerjaya perfilman, perlakonan, sebagainya. Apakah kerana dia sedar itu adalah dosa, atau kerana dia tak laku? Dah, kerana dia tak laku dah, dia berhenti. Jadi sekarang dia berhenti, alhamdulillah, selamat dia daripada meneruskan kelakuan buruk. Tetapi dia masih tidak bertaubat walaupun berhenti. Di situ keliru. Kita berasa bila kita berhenti, alhamdulillah selamat. Berhenti daripada buat maksiat, itu berasa selamat. Dah, itu bukan taubat lagi. Berhenti tadi saya katalah sebagai contoh kerana tak laku, atau orang judi kerana tak ada pitih, ya, atau kaki zina kerana tak ada gu. Itu berhenti selamat kerana dia tidak meneruskan kerja jahat. Itu pun satu kejayaan, tapi masih tidak disenaraikan sebagai seorang taib, orang yang bertaubat. Contoh malam ni saya tunjuk ni, banyak kita berhenti buat ni. Buat benda-benda itu ada kat nakal sekali. Lepas ni kita berhenti. Kena tanyalah balik. Apakah aku berhenti itu kerana sungguh-sungguh sedar bahawa maksiat itu adalah dosa, seksa yang sangat ngeri, murka Allah dan sebagainya. Begitu. Jadi dia kata itulah, Manawi kata menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Syarat taubat. Tadi berhenti. Nanti saya buat contoh dah, berhenti. Kemudian yang keduanya menyesal. Dan yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu buat selama-lamanya. Jika tiada salah satu daripada 3 syarat itu, nescaya tidak sah taubatnya. Ada 2 je. Dia berhenti dah, tapi tidak berazam. Dia berhenti dah, berazam, tapi bukan kerana sedar bahawa dosa itu buruk. Berhenti itu kerana tak boleh nak buat, nak buat, ataupun tak laku, tak ada. Jadi kena hati-hatilah. Berhenti daripada buat maksiat tu. Saya yang nyebut pagi ni berasa gerung dah, mula gerung dah. Sebab orang pun tak bunyi mana tentang artis-artis ni. Masing-masing duk bela, tak apa selama dia tidak melalaikan. Tak apa kalau dia tu begitu begini. Ayat tak apa semua. Tak apa, masa Nabi pun ada hibur-hibur nyanyi semua sampai begitu. Kita pada saya sambung dah. Tak apa masa Nabi itu, tak apa kalau tidak melalaikan, tak apa kalau niat molek, tak ada niat. Kalau pegang bini orang atau anak dara orang, tak ayah niat molek. Niat molek pun tak pakai. Kalau nak niat dakwah pun tak jadi. Ada satu kaedah dalam usul fiqh, saya akak suara, apabila mu nak buat molek tapi kena lalu ikut jahat, tak usah buat, lebih baik. Boleh ya? Kita nak buat benda molek tapi kena lalu ikut jahat. Tadi dia nak dakwah. Dia bukan buat sungguh nak dakwah orang supaya takut kepada buat maksiat ni. Sebab kayak gini dalam cerita dia akan masuk penjara. Dia nak buat dakwah dah tu. Tak payah. Kalau nak buat masjid, lalu ikut piti haram, tak payah buat masjid, mayang atas tanah je. Gitulah ceritanya. Jadi pagi ni saya nak buat situ je lah. Nak buat syarat taubat ada 3, muqaddimah taubat ada 3. Gitulah dengan saya pagi-pagi ni. Orang panggil buah uti cana. Kutik wah lah. Tak ada lebih dah. Sebab saya sendiri minat sangat ni nak latih diri. Wallahu a'lam. Tak maaf banyak. Tadi akak suara tentang artis-artis tu tak usah lah. Jangan ingat saya takut. Aku kena marah. Sebab Tok Alim pun tak bunyi mana apa. Tapi saya besar. Hidung alang rasa. Tengok kena peluk. Biarkan orang peluk. Biarkan orang pegang. Kalau jenis tu. Kalau hak menyanyi pula dengang
dengan hak datang pun menggemamkan perasaan, geli gemam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita jumpa selalu.